Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Jangan gelak-gelak. Malaysia Memilih versi Awani Pagi dan juga Deepavali. Deepavali. Selamat Hari Deepavali kita ucapkan kepada mereka yang menyambutnya. Semoga pesta cahaya ini mengeratkan kita. Walaupun anda berbangsa India, Melayu ataupun Cina, perpaduan antara kita perlu kita terapkan demi pembentukan Malaysia nanti. Ya, dan mungkin waktu sekarang ni kita terasa bahang pilihan raya umum ke-15 nanti dan juga PRK yang akan turut dijalankan di Negeri Sabah di Dun Bugaya. Tapi dalam masa sama juga raya tetap raya. Pesta demokrasi pilihan raya dengan hari raya yang sering kita sambut, tak kisahlah raya pelbagai kaum dan juga agama di negara kita, kita tetap meraihkannya. Jadi saya kira sebenarnya kalau kita nak faham sesuatu perkara itu, kita kena tanya orang yang betul-betul meraihkannya. Kita nak bersama dengan wartawan Esra Awani, Umar Bati Ramaya yang berada di Pulau Pinang, di Perai sekarang ni, Umar. Hai Hakim dan TV. Pagi, selamat Hari Deepavali. Dan akhirnya saya dapat faham juga bagaimana bekerja pada hari perayaan. Ini first experience saya bekerja pada hari Deepavali ya, Gigi dan Hakim. Dan pada ketika ini saya berada di hadapan Kuil Sri Arumugam, Malaysia Jarang Baru, iaitu kira-kira dikurang 12 kilometer dari Butterworth. Dan dan hari ini saya datang sini untuk sebelum saya pergi ke rumah untuk merayakan hari Deepavali, saya singgah di sini sekejap Gigi, dan apa yang saya boleh kongsikan mengenai perayaan Deepavali selalunya menurut agama Hindu akan bangun seawal pukul 4 pagi ataupun sebelum matahari terbit dan akan mandi menggunakan minyak bijan sebagai salah satu upacara untuk menyucikan diri. Dan selepas itu akan diberi pakaian baru oleh kedua ibu bapa kita, dan kita memakai pakaian itu dan mendapat restu daripada kedua ibu bapa kita. Dan selepas itu sesi keluarga mengunjungi ke rumah beribadat dan juga ke rumah saudara mara akan berlaku. Dan pada ketika ini ketika saya berada di sini awal pukul 7:30 pagi, orang ramai tidak putus-putus datang mengunjungi kuil Sri Muniswara di Jalan Baru ini untuk menunaikan ibadat ritual. Dan saya faham selalunya selepas upacara ritual ini diadakan dan sepanjang tempoh dari rumah ke upacara ini diadakan, selalunya penganut agama India akan di vegetarian sebelum datang ke temple, dan mungkin selepas menjalankan upacara ini baru mereka akan break vegetarian Gigi. Dan Umar, kalau kita boleh lihat orang ramai di belakang Umar tu dah siap pakai baju berkelip-kelip ya. Ni. Tapi dalam masa yang sama juga Umar Bati berkelana di Pulau Pinang sana demi untuk liputan PRU ke-15. Kalau kita lihat hari ini kebetulannya sambutan Deepavali itu sendiri. Kalau perbezaannya itu bagaimana? Kita difahamkan Umar ada buat juga tinjauan di Kuala Lumpur. Bagaimana pula dengan Pulau Pinang? Adakah orang yang hadir di sana di sekitar ataupun di kuil misalnya di tempat tumpuan beli belah persiapan Deepavali itu kebanyakannya orang tempatan ataupun ada juga orang luar, Mak Saleh, turis dan sebagainya? Ya, jadi saya sempat untuk membuat tinjauan di Little India di Pulau Pinang 2 hari lepas dan juga semalam saja berjalan-jalan di sekitar Bagan, dan saya dapati orang ramai masih lagi membuat persiapan di saat-saat terakhir. Dan yang menariknya, yang datang untuk membeli itu part of pengunjung tempatan yang datang. Dan ada juga pengunjung dari luar negara yang juga berhijrah, yang datang untuk melihat kemeriahan sambutan Deepavali di sini, dan juga mereka juga mengambil kesempatan ini untuk memakai pakaian tradisional India dan sebagainya. Dan saya juga sempat untuk bercakap dengan pengunjung yang datang ke Little India, di mana saya ada bertanyakan mereka mengenai harapan dan juga apa antara masalah yang dihadapi oleh penduduk India di sekitar Pulau Pinang ini. Dan cuba saya dapat faham apa yang saya boleh conclude dan saya boleh summarizekan di sini. Masalah di sini bersifat makro,
di mana 3 perkara yang diketengahkan oleh penduduk India di sini, iaitu pertama mengenai isu pengangguran, di mana para belia yang tamat pengajian tidak mendapat pekerja yang sesuai dengan kelayakan akademik mereka dan juga menyebabkan mereka terpaksa mencari kerja yang di luar kelayakan mereka ataupun mungkin lebih rendah daripada kelayakan akademik mereka. Itu satu. Yang kedua, penjajah-penjajah di Negeri India juga ada menyatakan bahawa kerajaan perlu melihat atau memberi kelonggaran untuk mereka menjajah di sekitar kawasan yang menjadi tumpuan pelancong, kerana beranggapan bahawa para pelancong yang menjadi tumpuan di sekitar Pulau Pinang adalah makanan. Tentunya Pulau Pinang terkenal sebagai syurga makanan, dan yang menjadi tumpuan tentunya makanan, di mana penjajah memberitahu kebimbangan dan kerasaan mereka, di mana mereka hanya terpaksa berkumpul di satu kawasan saja dan tidak dibenarkan untuk berniaga di lokasi-lokasi yang lain, di mana ini menyebabkan pelancong yang selalunya datang ke Malaysia mereka tak gemar untuk sebenarnya pergi restoran-restoran atau kedai-kedai hipster ini. Mereka lebih kepada makanan tempatan dan juga yang bersifat stall kecil-kecil dan di tepi jalan. Itu masalah kedua. Dan yang ketiga yang dibawakan adalah mengenai penempatan pelajar yang mendapat kelayakan akademik yang cemerlang, di mana mereka meminta pendidik di sini meminta agar mereka yang mendapat kelayakan terbaik dalam cemerlang dalam akademik untuk ditempatkan mendapat tempat di IPPA. Itu 3 perkara yang dibawakan, dan saya lihat perkara ini bukan saja melibatkan penduduk India atau penduduk setempat di sini, malah ia lebih bersifat menyeluruh, lebih bersifat masuk. Dan saya berbalik, mungkin saya boleh bawakan Didi dan Hakim untuk ke dalam poin ini. Ini persekitaran pada situasi poin pada ketika ini, dan kalau boleh kita masukkan, mungkin kita masuk ke sampel. Mungkin kita nak membuka pasport dulu di tepi. Okay, ini situasi semasa di poin Muniswaran Jalan Baru, dan orang ramai tidak sebelah saya dipahamkan bukan sejak pukul 8 hingga pukul 10 adalah tempoh kemuncak di mana orang ramai akan mengunjungi kuil, kerana mungkin dari pagi dari pukul 4 pagi hingga pukul 8 perlu berada di rumah untuk menjalankan ritual keagamaan di rumah. Dan ini adalah keadaan semasa di kuil ini, di mana orang ramai pakai pakaian berwarna-warni, dan kalau boleh selalunya masyarakat India akan mengelak untuk memakai pakaian berwarna hitam, kerana hitam itu selalunya digambarkan sebagai membawa sesuatu yang keburukan. Jadi kita lebih prefer, penganut agama India lebih prefer untuk memakai pakaian berwarna-warni itu. Dan apa yang saya boleh kongsikan pun begitu, walaupun kelonggaran diberikan, saya melihat penganut agama India yang ada mengunjungi kuil pada ketiga ini masih memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga, dan ketiga ini adalah satu perkara yang cukup menarik di sini. Dan mungkin boleh kalau untuk masuk ke kuil ini mungkin perlu ikut ke arah kanan atau kiri, saya tidak pasti sebab ini keadaan sekitar di mana kemah-kemah juga disediakan, di mana makanan akan diberikan secara percuma. Sebab saja upacara ritual mengambil tempat, dan saya juga sudah selalu upacara ini sekali dengan pemberian speech yang menggambarkan sebagai permulaan yang baik. Ya. Baik, Umar Bati, pastinya setiap perayaan itu mempunyai makna tersendiri. Mengapa ketika di Bali kita lihat ramai orang memakai baju yang cukup meriah warnanya. Cuma tadi apabila Umar sebut mengenai isu-isu ini bangkitkan oleh mereka berada di Pulau Pinang, khususnya makanan. Umar bercakap mengenai Pulau Pekerjaan, perniagaan untuk PMKS, warung-warung makanan. Cuma sekarang ni Umar di Pulau Pinang. Pulau Pinang dikenali sebagai syurga makanan. Umar juga orang Pulau Pinang. Baik. Waktu di Bali ni, apa makanan yang biasanya Umar akan cari? Dan apa mungkin makanan yang waktu di Bali saja ada? Waktu-waktu biasa bukan hari perayaan di Bali dia tak ada?
Oh, susah soalan tu. Saya ingat soalan apa tadi? Okey, benar Hakim. Walaupun 1,001 makanan kita boleh dapat di Pulau Pinang yang juga terkenal sebagai syurga makanan, tapi setiap pagi waktu di Dipawali kebiasaannya konsep dan juga kari ayam menjadi wajib, menu wajib di setiap rumah, dan sebelum kita makan menu kita akan disajikan dengan sweet sebagai permulaan yang baik. Dan kemudian kalau selalunya di setiap rumah kita akan ada biryani dan juga vegetarian items yang kerana ada bahagian daripada masyarakat Asia yang akan juga dibawakan sendiri keluar agak bersikap. Dan selepas ayam di Okey. Pergi mengunjungi rumah-rumah yang ramai dan mungkin di situ kita akan makan seperti biasa dan sebagainya. Okey, Umar. Baik, Umar. Baik, Umar. Baik. Ya, terima kasih Umar Vati Ramaya di Pulau Pinang. Kita dah nampak Umar dah dalam keadaan busy dah. Semakin ramai yang hadir di kuil di Perai sana. Baik, terima kasih Umar. Kita pasti akan menantikan liputan penuh daripada Umar Vati, kemeriahan dan juga isu-isu kaum India khususnya di Pulau Pinang sana. Baik, kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Tadi kita dah bersama dengan Umar Vati Ramayah, wartawan kami di Astro Awani yang ditempatkan di Pulau Pinang membuat liputan untuk Pilihan Raya Umum ke-15. Lepas tu dia terus buat liputan Hari Raya Deepavali pula, Pesta Cahaya ini. Ya. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Hakim. Gigi. Prof, biasanya apabila kita panggil Prof bersiaran bersama kami di Astro Awani ini, ceritanya mesti nak sembang politik, cerita soal landscape politik, sebab itu memang bidang kepakaran Prof. Tapi pagi ni saya tak nak tanya politik siap-siap awal-awal lah. Nak tanya kenapa Sekejap lagi Prof kita tanya. kenapa Prof pilih baju warna kuning tu? Ini dipilih oleh kakak saya sebenarnya. Selalunya sudah menjadi kelaziman dalam keluarga pakaian adalah yang dipilih oleh kakak ataupun keluarga yang pergi membeli belah. Itu tujuannya. Tidak ada maksud ataupun makna di sebalik kuning. Tidak ada pemangkahan untuk warna kuning di dalam pilihan raya sekalipun. Yang penting ketika di Deepavali memang semuanya perlu memakai warna yang terang, cukup meriah, warna-warni kan. Prof, sambutan Deepavali Prof bagaimana Prof? Ya, lazimnya setiap tahun sambutan itu sederhana. Yang jadi tumpuan adalah kehadiran kesemua ahli keluarga di rumah ibu di Tani Malim, di Jalan Toyong, dan juga ziarah kunjung sudah menjadi satu amalan. Kalau kita lihat dalam mana-mana perayaan sekalipun, itu merupakan suatu yang akan terus menjadi ikutan, dan kita harap dari satu generasi ke generasi itu adalah satu yang menjadi budaya dan juga ritual supaya kita tidak melupakan perayaan, kepercayaan dan juga amalan yang telah pun diwarisi turun-temurun. Prof juga kan pernah diangkat sebagai ikon kebudayaan. Pada pandangan Prof, kalau kita di Deepavali ni, maksudnya kalau macam ketika kita meraihkan Aidilfitri dahulu, sebelum-sebelum ini, dia cukup berbeza tau suasananya ketika sekarang ini 2021-22 ni dengan 10 tahun kebelakangan ini dengan tahun ketika 80-an ataupun 90-an. Dia punya malam tujuh liko dan contoh sebagainya lah yang dah kurang lah dihidupkan oleh masyarakat Melayu yang meraihkan Aidilfitri. Itu Aidilfitri. Kalau di Deepavali ni, apa yang Prof rasakan mungkin dia dah vibes tu ataupun tradisi tu yang mungkin orang terlupa sedikit, Prof? Ya, bagi saya barangkali satu amalan
kunjungan ke kampung. Saya rasakan semakin terhakis, barangkali daripada proses perbandaran, urbanisasi yang berlaku menyebabkan ramai yang mengambil peluang untuk terus berada dalam keluarga mereka. Yang kedua, ritual-ritual tertentu yang sudah menjadi satu kebudayaan, ia bukannya satu yang bersifat keagamaan. Saya rasa itu dua perkara yang harus kita bezakan. Di mana dalam konteks ini kita lihat ritual yang diamalkan sebelum ini untuk membawa kepada keberlapan cahaya baru daripada keburukan, kebaikan, tafsiran dan juga maksud dan makna yang diberikan kepada perayaan tersebut barangkali semakin terkikis daripada pandangan dan juga perbincangan umum. Lazimnya kita melihat bila dirayakan, ia seolah-olah adalah sesuatu yang sudah pun diadaptasikan dengan suasana di dalam konteks persekitaran kita ini. Kalau di Tanjung Malim misalnya, saya rasakan adaptasi penyesuaiannya dilakukan dengan konteks masyarakat di kawasan setempat di mana penghuninya ramai masyarakat Melayu, dan bagaimana kalau kita perhatikan pun dalam perayaan yang diamalkan, ritual-ritual itu semakin berkurangan dan juga barangkali itu yang perlu diperkukuhkan semula. Kita juga melihat bagaimana sewajarnya amalan ziarah kunjung yang perlu terus diperhebatkan. Barangkali amalan tradisi yang semakin kurang itu boleh diperbaiki dengan pembelajaran, pengajaran secara berterusan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita nak memberikan maksud dan makna di sebalik setiap ritual tersebut. Saya rasa itu penting supaya generasi baru tahu kenapa ia dilakukan sedemikian rupa, kenapa ada mandian tertentu, kenapa ada upacara tertentu, kenapa ada amalan pergi ke kuil ataupun tokong. Jadi kesemua itu barangkali jika diperhalusi, diteliti, mungkin akan membolehkan generasi baru turut memahami kenapa ia diperlakukan sedemikian rupa. Kita juga harus melihat dalam konteks kerencaman, kepelbagaian, kemajmukan negara kita, keanekaragamannya adalah kepada nilai kebudayaan. Nilai yang diangkat adalah titik-titik persamaan yang cuba kita kongsi dengan masyarakat lain. Walaupun masyarakat Melayu, katakan tadi Hakim katakan adanya amalan tujuh liku di Tanjung Malim, ni pun di kampung, ni pun dulu ada, semakin berkurangan. Sekarang ni sekadar diletakkan dengan bubur plastik. Kalau dulu buluh yang asal, panjut itu memberikan gambaran bagaimana kita menghampiri kepada hari raya. Di sini kita lihat amalan-amalan itu semakin berkurangan. Barangkali masyarakat sudah mula bersifat materialistik, individualistik. Kalau dulu semangat kejiranan, semangat gotong royong itu besar. Bila sesuatu perayaan itu diraihkan, ia juga menjadi seolah-olah satu perayaan orang lain kerana nilai kemanusiaan. Bukannya kita mengiktiraf sepenuhnya, tetapi ia adalah sesuatu kekuatan yang dibina untuk memperkukuhkan nilai dalam kalangan masyarakat. Saya rasakan itu merupakan khazanah besar, aset besar yang perlu kita terus nilai dan juga kita pastikan tidak tercemar disebabkan oleh persekitaran yang berubah-ubah ini. Bila Prof cakap mengenai aktiviti kunjung mengunjungi, ziarah menziarahi, kita boleh relate lah sebab kesibukan kerja kadang-kala antara kami berdua ni pun sukar untuk kunjung mengunjungi dan juga ziarah menziarahi waktu raya kan. Tapi Gigi cuma datang ke meja saya pun boleh dipanggil ya. nak juga contoh saya kan. Jangan saya bagi contoh awak. Okey, Prof, kita sambung Prof. Ini kalau kita lihat untuk kita ni setiap rakyat Malaysia untuk pakai busana macam saya pakai busana orang India atau orang Cina adalah tidak asing antara kita ni daripada sejak tadika lagi Hakim dulu comel je berbusana pakai apa Tionghoa kan? Saya tak pakai jersey pasukan yang terikat satu sama dan mengumpul 20 mata di kedudukan ke-6 EPL. Jangan tukar topik. Masih lagi sempat. Kalau pun Manchester United tetap kekal di hari Deepawali bang. Sebab tu saya terkejut Prof pakai baju kuning, kan nak pakai baju jersey. Jangan tukar topik. Okey Prof, tapi
Bagaimana kita lihat kita memang dah biasa begitu persefahaman antara kita ni bukannya asing lagi. Malaysia antara negara yang berjaya menunjuk contoh kepada negara luar bagaimana kita boleh hidup secara majmuk dalam negara kita. Tapi bagaimana kalau Prof lihat Deepavali ini antara yang istimewa juga, bagaimana ia boleh mengeratkan lagi perpaduan kaum menuju ke PRU ke-15 yang panas dan hangat tu nanti? Ya, bagi saya 3 nilai besar yang perlu diangkat adalah faham, hormat, terima. Jika kita boleh faham, kalau kita boleh hormat, kalau kita boleh menerima wujudnya perbezaan tertentu, fitrah manusia dilahirkan untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Begitu juga dalam konteks politik sekalipun. Walaupun kita barangkali berpegang kepada fahaman ataupun ideologi politik yang berbeza, itu tidak bermakna kita harus melahirkan politik kebencian, terlalu taksub dengan kepercayaan bahawa itulah yang harus kita junjung, kita harus pertahankan. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza dari sudut penerimaan, tetapi ada dari sudut tertentu kita harus boleh bersama. Bermakna dalam kita menuju ke pilihan raya, saya percaya yang perlu kita angkat adalah nilai politik bermoral, berhemah. Moral itu harus menjadi kompas kepada ketokohan, mana-mana sosok ataupun figura yang mahu menjadi ahli politik. Saya percaya harus menilai kepada nilai-nilai yang diangkat dalam keagamaan, kepercayaan, ritual mereka yang tidak ada menyatakan bahawa musuhilah sesiapa sekalipun itu akan diberikan pahala yang secukupnya. Yang diangkat adalah bagaimana kita boleh meraihkan perbezaan. Perbezaan itu jadikan sebagai kekuatan termasuk di dalam arena ataupun landasan politik, supaya apabila selepas selesai pilihan raya, kita boleh menuju ke arah membina negara bangsa yang lebih baik, yang lebih ampuh. Apatah lagi dalam kedudukan hari ini, kita mahu melihat negara kita keluar daripada kerencakan suasana yang telah menyukarkan kita untuk berhadapan dengan kedudukan endemik dulu. Bermakna apabila wujud keadaan perbezaan yang wujud di dalam arena pilihan raya, bermakna kita harus boleh menjadikan itu sebagai teras agar membawa kepada satu perubahan pembaruan secara bersama. Saya percaya kerencaman, kemajmukan, kepelbagaian yang wujud dalam konteks masyarakat itu juga wujud dalam konteks politik. Tetapi sejauh mana kita menampakkan kematangan, sejauh mana kita menjadikan itu sebagai satu aset bukan liability, dan juga berakhirnya pilihan raya bermakna kita harus memberikan tumpuan kepada proses pembinaan, proses perubahan, proses memastikan ianya memberikan gambaran bahawa kita bersedia untuk berhadapan ataupun mendepani apa saja cabaran yang bakal berlaku dalam sudut ekonomi dan juga sosial. Yang penting adalah kita harus perbaiki jurang-jurang yang wujud, lompang yang wujud dalam konteks masyarakat itu, agar nilai kemasyarakatan, nilai komuniti itu tidak tergugat hanya disebabkan oleh ketaksuban berpolitik. Kita boleh berpolitik, tapi janganlah kita berpolitik ini secara berterusan sehingga mengganggu apa yang harus dilahirkan, kerana kita mahu melahirkan keadaan yang stabil, keadaan yang menentu, agar ia memberikan satu ruang yang besar kepada nilai kesejahteraan, nilai kehidupan berrukun, harus terus dipertahankan merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Walau apa sahaja latar belakang kita, etnik, agama, gender, fahaman politik sekalipun, itu tidak boleh membawa ataupun menzahirkan rasa kebencian, rasa prasangka etnosentrik yang juga membawa kepada sifat stereotyping dalam kalangan masyarakat, kerana itu juga boleh condong di dalam politik sehingga terbawa-bawa kepada perasaan yang akhirnya melahirkan kesangsian di antara satu sama lain. Bagi saya, bila kita melihat dalam konteks perayaan Deepavali ini, kita harus membawa kepada nilai kedamaian, nilai perpaduan, nilai padu dalam kalangan masyarakat boleh terus diperbaiki dan juga mempertahankan apa yang telah kita bina. Kita harus tahu, bukan mudah untuk membina apa yang telah ada, mudah untuk merobohkan, meruntuhkannya. Dan akhirnya yang boleh menjadikan ini sempurna adalah masyarakat Malaysia. Kita tahu Malaysia tidak sempurna, tetapi yang menyempurnakannya adalah kita. Prof, yang penting sekarang ni waktu perayaan-perayaan yang ada sekarang ini adalah waktu untuk kita mengeratkan, mencari titik persefahaman di sebalik perbezaan itu. Cuma Prof, saya
kerisauan sedikitlah. Dalam kita bercakap mengenai hari perayaan ini, kita meraihkan di Pavali. Nanti mungkin bulan 3 atau bulan 4 nanti kita meraihkan Aidilfitri, bulan 12 nanti Christmas. Tapi bulan 11 ni saya risau, kita ada pilihan raya. Raya juga, tapi raya itu yang dia mungkin mewujudkan jurang perbezaan itu. Sebab ada kajian yang memang menyatakan ketika pilihan raya ini polarisasi kaum agak melebar. Bagaimana kita perlu menggunakan perayaan-perayaan yang kita sama-sama raikan. Contoh sukan memang kita sentiasa mempunyai persefahaman. Bagaimana peluang-peluang meraihkan perayaan yang ada ini untuk kita merapatkan dan mengeratkan lagi persefahaman dan perpaduan sedia ada? Ya, kalau kita perhatikan, dalam konteks negara kita, asas kepada pembinaan parti politik adalah kepada etnik dan agama. Itu tidak boleh kita nafikan. Hakikatnya harus kita bersetuju, itulah ruang yang telah terbina. Tetapi di dalam konteks kebangsaan nasional, kita harus boleh melondekan peranan kita, menampakkan kita mewakili ke semua pihak tanpa mengira latar belakang mereka. Dalam kita meraihkan apa sekali perayaan sekalipun, Deepawali, Christmas, Hari Raya, Tahun Baru Cina sekalipun, perayaan itu disambut supaya ada ruang untuk kita mencari titik-titik persamaan, ruang untuk kita melihat kepada bucu-bucu yang menjadi pemisah, bagaimana boleh kita perbaiki dinding ataupun tembok tersebut agar pemulihan secara berterusan dilakukan ke atas nilai-nilai yang boleh dikongsi dan bersifat kepunyaan. Bagi saya, kita tahu dalam konteks politik sememangnya jurang itu semakin melebar. Tapi bagaimanakah kita mampu untuk mengatasinya dengan memastikan apa saja yang kita lakukan itu ada nilai kesederhanaan, ada keterbatasan, limitasi dan juga had-had tertentu yang perlu kita hormat. Bagi saya, faham, hormat, terima menjadi nilai besar. Bukan saja dalam kita meraihkan sesuatu perayaan, tapi juga dalam konteks politik, bagaimana ia bersifat resiprokal, saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain, memastikan wujudnya kesinambungan dalam pencarian kepimpinan, waktu yang sama ia tidak mengganggu-gugat nilai keharmonian, nilai kemuafakatan, nilai muhibah yang wujud di dalam konteks negara kita. Begitu juga bila kita melihat kepada perayaan tertentu. Kenapa ziarah kunjung itu penting? Ia bukan sekadar untuk kita mendekati sesuatu kelompok masyarakat, tetapi bagaimana kita mahu memahami, mahu kita menghormati dan juga mendampingi nilai-nilai yang wujud. Dalam konteks sekarang ini, kita hidup berdampingan tetapi berasingan. Kita bergaul tetapi tidak bergabung. Nilai-nilai itulah yang boleh kita baik pulih supaya ia memberikan ruang yang lebih intim, keserasian yang lahir dalam kalangan masyarakat harus melangkaui kepentingan politik. Politik perlu ada batasan dan bagaimana kita perbaiki kedudukan itu berdasarkan kepada nilai kepercayaan masing-masing yang bertunjakkan kepada nilai keinsanan, kemanusiaan dan keihsanan. Barulah kita boleh melihat masyarakat ini bergerak ke hadapan. Baik, Prof. Itulah yang saya rasai hampir setiap hari apabila berpasangan dengan Gigi. Berbeza tapi terpaksa juga. Tak, itu contoh gurauan dalam konteks kita bercakap mengenai kepelbagaian kaum, kerencaman ya ini. Nanti saya WhatsApp Prof. Kita terima je lah. Kita faham, terima macam inilah PL ataupun perangai Gigi kan. Menerima seadanya. Terima seadanya dan bersama-sama kita menjayakannya. Okey, Prof. Ringkas saja Prof. Ucapan Deepawali Prof. Ya, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Happy Deepawali, selamat menyambut Hari Deepawali kepada kesemua umat yang beragama Hindu di seluruh negara ini. Marilah sama-sama kita pertahankan nilai muhibah, nilai perpaduan, nilai keharmonian yang telah terbina selama ini. Bukan saja dalam kalangan masyarakat etnik India, tetapi juga keseluruhan masyarakat untuk memberikan gambaran inilah keunikan di negara kita. Happy Deepawali. Baik, terima kasih Prof kerana sudi luang masa pada pagi-pagi Hari Raya ini dengan kami. Itu tadi Profesor Siva Murugan Pandian yang bersama-sama dengan kita berbicara mengenai kemeriahan Deepawali bersempena dengan juga kita nak menuju ke lagi satu hari raya besar pilihan raya umum ke-15. Baik, dengan itu sekian saja perbincangan kami. Saya Gigi Ahmad. Saya Khairul Rahman. Jumpa lagi. Bye.